Kita hari ni air apa yang kita tak minum? Bahkan ada setengah air yang harga RM40 pun ada. Yang lebih mahal pun ada kan. Kalau air kan sebutkan nanti orang marah kan. Satu gelas RM40, satu gelas RM30, satu gelas RM20. Kalau dulu kita fikir ada orang jual apa ni air harga RM15, kita kata ini air Yahudi, kita kata kan, dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada Zaid bin Arqam bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta diambilkan air minum. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar ni dia meminta air minum, air kosong kan. Lalu lalu dia diberi gelas yang berisi air dan juga madu. Air dan juga madu. Saat mendekatkan gelas itu ke mulutnya, Abu Bakar menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Tuan-puan sekalian, antara sifat Abu Bakar ni, dia penangis. Penangis. Dia ada kisah sebelum ni cerita pasal bagaimana Abu Bakar ni seorang penangis. Ada kisah yang agak panjang tapi saya tak baca. Saya Abu Bakar ni sampai digelar seorang penangis. Dalam riwayat ni sebut seorang yang kuat menangis. Sebelum itu saya Abu Bakar bila dia buat ibadah kan, di ibadah di contohnya dekat area Kaabah, bila dia solat kemudian dia menangis, ramai orang kerumun. Bila dia baca Quran dia menangis, lalu dia diberi amaran, wahai Abu Bakar, kalau kamu nak buat ibadah, kamu nak solat, kamu nak menangis kat rumah lah. Macam tu lah. Lepas tu akhirnya setelah diberi amaran oleh kafir Quraisy, diberi ancaman, dia pun menumpukan ibadahnya di rumah. Dalam waktu yang sama dia juga baca Quran dengan bacaan yang indah dan dia menangis. Pun begitu tuan-puan sekalian, dia tetap dikerumuni oleh orang ramai. Di kalangan wanita, dan juga kerumun wanita ni bukan macam kita bayangkan bercampur gaul, tak. Tetapi kerana mereka terharu dan rasa sayu bila mendengar Sayyid Abu Bakar baca Quran dengan tangisan tu. Kan, jadi kanak-kanak pun duduk berhimpun dengan dia. Sampailah kafir Quraisy pun tak puas hati juga, beri amaran lagi supaya dia berhenti. Sebab apa? Tarikan kepada bila dia baca Quran, dia menangis dan sebagainya. Walaupun orang yang tak faham, orang tak dengar, tetapi turut sama menangis. Masya Allah. Macam kisah ni kita baca, ketika Sayyidina Abu Bakar minta air untuk diminum, lalu ada seorang berikan air yang berisi apa? Ada madu dalam tu. Lalu bila dia nak dekatkan kepada mulutnya, sebelum dia minum, dia menangis. Saat mendekatkan gelas itu ke mulutnya, Abu Bakar menangis dan membuatkan orang-orang sekitarnya ikut menangis. Tuan pasal bukan orang perempuan ni, orang lelaki menangis. Tetapi kita tak boleh bayang macam mana orang tak faham dia nangiskan apa ni, tapi menangis jugalah yang lain ni. Kuasa tangisan. Dan kita tahu tuan pasal para nabi memang semua kuat menangis. Sampai contohnya Nabi Yaqub kan, sampai buta matanya, dan berapa orang nabi lagi. Nabi Muhammad SAW sendiri juga kuat menangis. Menangis bukan tanda lemah ya. Ini adalah tangisan hebat, kemuliaan, kekuatan seorang hamba, iaitu menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita ni menangis sebab tengok cerita Korea kan, menangis tengok cerita Hindustan, menangis tengok cerita drama Melayu, itu bukan tangisan kekuatan. Itu emosi kita je tersentuh. Tapi nak menangis kerana Allah bukan benda yang mudah. Sehingga kan Allah dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi menceritakan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya golongan apa? Yang menitiskan air mata kerana Allah. Sebab itu mahal tuan-puan sekalian. Okey, ceritanya orang sekitar pun ikut menangis, tengok Sayyidina Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar diam, tetapi mereka tidak kunjung diam. Abu Bakar dah diam, yang lain tak diam lagi, duduk nangis lagi. Kemudian Abu Bakar kembali menangis hingga mereka mengira bahawa mereka tidak sanggup untuk bertanya kepadanya. Sampai Abu Bakar pun nangis lagi. Duduk dalam satu majlis, semua duduk menangis. Kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya dan kembali normal. Maksudnya usap wajah, dah berhenti nangis tersedu-sedan, kemudian kembali normal. Okey, mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis seperti ini? Kan menangis tak esak-esak, nangis sungguh-sungguh ni, bukan menitik gitu je, menangis tak esak-esak. Abu Bakar menjawab, aku pernah bersama Nabi SAW. Lalu beliau mendorong sesuatu dan berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Abu Bakar cerita, aku pernah bersama dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi ni macam menolak sesuatu. Kan, jauhlah daripadaku, tolak, jauhlah daripadaku. Lalu padahal Sayyidina Abu Bakar kata, padahal tidak ada seorang pun bersama beliau. Tak ada siapa-siapa pun, aku nampak tak ada siapa-siapa, tapi Nabi duk tolak, menjauhlah daripadaku, menjauhlah. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong sesuatu, engkau menolak sesuatu, tetapi aku tidak melihat seorang pun bersamamu.
Lalu baginda pun menjawab, dunia dengan segala isinya menampakkan diri kepadaku. Nabi kata, sebenarnya yang menampakkan diri kepadaku adalah dunia dan isinya. Lalu aku menolaknya, jangan mendekatiku. Lalu aku berkata, menjauhlah dariku. Lalu dia pun menjauh dan berkata, demi kendati engkau terlepas dariku, demi Allah, engkau terlepas daripadaku, maka umat sesudahmu tidak terlepas dariku. Kerana itu aku takut sekiranya dunia itu telah menyusulku, itulah yang membuatku menangis. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, maksudnya saya mahu akan cerita selepas Rasulullah halau tolak tu, dunia berkata kepada Rasulullah apa? Dunia dengan segala isinya menjauhlah dariku. Lalu beliau menjauh dan berkata, harta dunia dan isinya berkata kepada Rasulullah, engkau terlepas daripadaku, tetapi umatmu tidak terlepas daripadaku. Dunia segala isi berkata kepada Rasulullah, umatmu tidak terlepas daripadaku. Kerana itu aku takut sekiranya dunia itu telah menyusulku, kerana itu aku menangis. Sebab apa tuan-puan sekalian? Ketika nak minum air yang berisi madu, kan? Sebab air itu ada madu, ada bahagian dunia, menangis tersedu-sedan, rasa takut. Sebab teringat Rasulullah pernah kata bahawasanya Rasulullah selamat daripada dunia dan isi, tetapi umat termasuklah Sayyidina Abu Bakar belum dijamin selamat daripada fitnah dunia. Tuan-puan sekalian, itu air ada madu. Madu ni bagi kita mungkinlah satu sumber yang agak mahal, tetapi madu di tempat di zaman Rasulullah itu adalah bukanlah satu perkara yang mewah dan sebagainya. Kita hari ni air apa yang kita tak minum? Bahkan ada setengah air yang harga RM40 pun ada. Yang lebih mahal pun ada kan. Kalau air kan sebutkan nanti orang marah kan. Satu gelas RM40, satu gelas RM30, satu gelas RM20. Kalau dulu kita fikir ada orang jual air harga RM15, kita kata ini air Yahudi, kita kata kan, dan sebagainya. Tapi hari ini subhanallah tuan-puan sekalian, kita nak sebut air kita pun dah mewah, makanan kita mewah tuan-puan sekalian, pakaian kita mewah, kasut kita mewah, slipper kita mewah, rumah kita, kata rumah kita sederhana. Dulu kan tahap sederhana kita ni, tetapi dah ada macam-macam, masih lagi kita kata sederhana kan, kereta dan sebagainya. Kita tak tahulah tuan-puan sekalian, Abu Bakar hanya diberikan air yang ada sedikit madu, itu pun menangis tersedu-sedan, takut dia ditimpa penyakit mencintai madu tu, mencintai bahagian dunia. Subhanallah. Sebab itu dikatakan Sayyid Abu Bakar adalah orang yang sangat zuhud.